Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat umur, sehingga kita mampu untuk sampai ke bulan Ramadan tahun ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, para salafun salih, mereka berdoa selama 6 bulan sebelum sampai kepada bulan Ramadan dengan doa Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Dan selepas berlalunya bulan Ramadan, mereka berdoa pula selama 6 bulan, iaitu supaya Allah menerima segala amalan yang mereka lakukan sepanjang bulan Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semoga Ramadan yang kita diberi peluang oleh Allah pada kali ini kita lakukan dengan yang terbaik. Kita dapat mengisi setiap detik Ramadan dengan perkara-perkara yang berfaedah, yang mana semoga rahmah, keampunan dan pembebasan daripada api neraka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat ambil daripada Ramadan pada tahun ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, suka saya berkongsi dengan tuan-tuan, perempuan, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian satu hadis yang telah saya petik dalam kitab Wasaya Rasul daripada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami pada akhir hari yang terakhir daripada bulan Sya'ban dengan katanya, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu satu bulan yang agung dan penuh dengan keberkatan. Ramadan adalah satu bulan yang sangat agung dan sangat hebat, yang mana beruntung sekiranya orang-orang yang Allah anugerahkan dia dengan Ramadan, tapi dia tidak dapat mengambil manfaat daripada Ramadan, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Antaranya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menaiki anak tangga mimbar Nabi, maka Sayyidina Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, sekiranya di kalangan umatmu ada yang mampu untuk sampai ataupun berada di dalam bulan Ramadan, tetapi dia keluar daripada bulan Ramadan tidak mendapat keampunan daripada Allah, maka dia di kalangan orang yang rugi dan celaka. Maka Sayyidina Jibril minta Nabi supaya mengaminkan apa yang disebut oleh Jibril tadi, maka Nabi pun berkata amin. Jadi semoga Allah jauhkan kita daripada golongan yang tidak mendapat rahmat dan keampunan Allah apabila diberi peluang untuk berada di dalam bulan Ramadan. Ramadan yang seperti mana yang kita tahu adalah bulan yang diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Puasa sepanjang Ramadan kita akan berpuasa pada siang harinya, seperti mana yang telah ayat yang saya bacakan pada awal tadi, iaitu tentang kewajipan berpuasa. Puasa bukan kita sahaja yang kena puasa, tetapi umat-umat yang terdahulu pun diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Cuma cara dan masanya mungkin tak sama.
cara mereka berbeza dengan cara puasa kita. Jadi kita berpuasa bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu menahan diri daripada makan, daripada minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari. Itu puasa kita. Puasa kita. Jadi peluang yang Allah beri untuk kita berpuasa pada tahun ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, dan semoga puasa kita pada tahun ini adalah puasa yang terbaik, berbeza dengan Ramadan yang telah kita lalui sebelum ini. Kerana mungkin sebelum ini kita dalam keadaan yang berbeza dengan tahun ini. Tahun ini Ramadan kita berada di dalam keadaan ataupun suasana PKP, suasana yang tak pernah berlaku dalam sepanjang hidup kita, iaitu kita berpuasa dan kita dalam keadaan berada di rumah, tidak pergi bekerja, anak-anak tidak pergi ke sekolah. Jadi mungkin puasa kita kualiti dia lebih baik daripada puasa-puasa yang lepas. Kerana puasa dalam keadaan tidak bekerja mungkin dia tak teruk, tak penat, tak letih. Kalau dulu kita pagi anak-anak pergi sekolah, kemudian balik di rumah dengan kelas Al-Qurannya, dengan keadaan puasa lagi, mungkin agak letih. Tapi sekarang hari ini, tahun ini kita puasa kita berbeza, iaitu kita hanya berada di rumah sahaja. Hanya berada di rumah, mungkin kita dapat memanfaatkan Ramadan kita dengan lebih banyak, dengan masa-masa yang terluang. Ini antara hikmah yang Allah bagi kepada kita Ramadan pada tahun ini. Kemudian Nabi SAW menyebut di dalam bulan Ramadan terdapat satu hari, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu disebut dengan malam Al-Qadar, malam yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, insya-Allah perbahasannya kita akan sambung selepas ni, insya-Allah. Kemudian Allah jadikan puasa, ibadah berpuasa, puasa pada siang harinya dan pada malamnya dipenuhi dengan ibadat sukarela ataupun ibadat sunat, iaitu yang mana sepanjang Ramadan kita isi malam-malam kita dengan solat sunat tarawih, kita isi dengan tadarus Al-Quran dan juga dengan qiyamul lail dan sebagainya. Ini antara ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan sehingga kan disebut di dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melakukan satu ibadat sunat, maka dia akan dalam bulan Ramadan akan mendapat pahala seperti melaksanakan satu ibadat wajib. Dan barang siapa yang melakukan satu ibadat wajib di dalam bulan Ramadan, dia akan mendapat pahala, gandaan pahala 70 kali jika ia berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Inilah kelebihan yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Kalau kita tengok dengan puasa sahaja pun cukup dah. Puasa saja pun cukup dah. Kerana di sana ada hadis Nabi sebut, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya, dosa-dosa kita yang terdahulu, yang mana kita tak tahu. Kita setiap manusia tak terlepas daripada melakukan dosa, maka segala dosa kita Allah akan ampunkan dengan kita berpuasa, dengan melaksanakan ibadah puasa. Tapi kena puasa yang paling baiklah, kualiti yang paling baik, bukan setakat tahan makan dan minum saja, tetapi puasa kita puasa menahan diri, menahan makan, menahan minum
dan perkara-perkara kalau boleh sampai anggota-anggota lain pun kita jaga juga supaya tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa di siang hari kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam hadis yang lain Nabi juga menyebut setiap ibadat anak Adam Allah akan beri ganjaran pahala antara 10 hingga 700. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala kecuali puasa. Kecuali puasa. Puasa kerana apa? Kerana Allah sebut illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, kerana dia berpuasa, hamba aku ni dia berpuasa kerana-Ku dan hanya akulah yang layak untuk memberi ganjaran. Maksud dia kalaulah ibadah puasa yang kita dapat lakukan sepanjang Ramadan yang kita telah lalui ini, kita berpuasa dengan sebaik mungkin, maka ganjarannya bukanlah kita tak tahu banyak mana ganjaran yang Allah akan beri kepada kita, kerana ia berbeza dengan ibadat-ibadat yang lain, yang ibadat yang lain. Kerana apa? Kerana kita berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mampu untuk makan di siang hari, kita mampu untuk minum dan melakukan perkara-perkara yang dituntut oleh nafsu syahwat kita, tetapi oleh kerana kita ada iman di dalam hati kita menyebabkan kita tinggal perkara-perkara yang dihalalkan, walaupun perkara itu tersebut dihalalkan kepada kita, tapi kita tinggal kerana kita menyahut seruan Allah, iaitu dengan melaksanakan ibadah puasa. Melaksanakan ibadah puasa. Makan kita boleh makan, walaupun orang tak nampak kita boleh makan, tapi oleh kerana kita nak jaga ini ibadat yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun orang tak nampak, tapi Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi hadis yang saya bawa kepada untuk kita kongsikan ini agak panjang. InsyaAllah kita akan sambung pada tazkirah yang lain pula, insyaAllah. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang dan lemah adalah kelemahan saya sendiri. InsyaAllah saya ucapkan selamat berpuasa kepada semua muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.